Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Hasha. Untuk hari ini kita akan belajar kata kerja pasif. Sebelum tu kita akan lihat standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.2 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks. Kalau kamu masih ingat, sebelum ni kita akan ada belajar kata kerja aktif transitif kan? Kita lihat apa kaitan kata kerja pasif dengan kata kerja aktif transitif selepas ini. Okey, sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif. Okey, kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Faham tak kalau cikgu terangkan maksud? Mungkin tak nampak lagi, tak apa. Kejap lagi kita akan tengok contoh. Okey, mula-mula sekali cikgu akan tunjukkan contoh ayat. Kita ingat semula kata kerja aktif. Kita lihat dulu ayat kata kerja aktif. Kerana kata kerja pasif ialah perubahan ayat daripada kata kerja aktif. Okey, ayat kata kerja aktif tu, ayah mengelap cermin tingkap. Kata kerja pasif pula, cermin tingkap dilap oleh ayah. Macam sama kan? Tapi tak serupa. Okey, kita lihat apa perbezaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Okey, pada kata kerja aktif, kata kerja dimulakan dengan imbuhan. Tengok yang atas mengelap dengan imbuhan man. Okey, kemudian diikuti dengan objek cermin tingkap. Okey, lihat imbuhan awalan pada kata kerja diikuti dengan objek. Manakala kata kerja pasif, kalau kata kerja aktif tadi imbuhannya jenis yang men, mem, me. Tapi untuk kata kerja pasif, di hadapan kata kerja terdapat imbuhan di. Terdapat imbuhan awalan di pada kata kerja. Oleh ni apa? Oleh pula diikuti dengan kata sendi oleh. Setiap kata kerja pasif, imbuhan awalan di perlu diletakkan pada kata kerja dan diikuti dengan kata sendi oleh. Nampak tak? Senang saja ni, okey? Faham? Okey, awak boleh rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 48. Aktiviti 5. Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan. Okey, kita lihat gambar yang pertama. Dihias. Ini dah diberi dalam buku awak. Rizal. Okey, kemudian ayatnya. Bilik air ini dihias Rizal. Macam mana kita nak jadikan perkataan yang diberi? Macam mana kita jadikan perkataan yang diberi ni untuk dimasukkan dalam ayat? Untuk menjadi kata kerja pasif. Kena ingat ni di dia dah letak. Okey, di ni dia dah letakkan imbuhan awalan pada kata kerja. Yang ni Rizal. Kata namanya. Okey, bilik air ini dihias. Dihias ni kata kerja pasif. Setelah ditambahkan imbuhan awalan pada kata kerja oleh. Oleh pula kata sendi. Rizal. Rizal ni seperti biasalah kata nama. Okey, bilik air ini dihias oleh Rizal. Yang penting kena ada kata sendi oleh selepas kata kerja pasif. Yang mana kata kerja pasif ni perlu ada imbuhan di pada awalan kata kerja. Okey, gambar yang kedua. Dicuci. Kakak. Ayatnya mangkuk tandas
Macam mana kita nak lengkapkan ayat kata kerja pasif ni? Mangkuk tandas dicuci oleh kakak. Mudah kan? Seterusnya yang ketiga. Gambar yang ketiga, tandas dipam ayah. Ada nak cuba tak? Okey, ayatnya. Tandas dipam oleh ayah. Mudah saja. Okay, kemudian gambar yang terakhir. Akhir dah. Okay, gambar yang terakhir, tingkap dibuka ibu. Okey. Ayatnya ialah boleh tak buat sendiri? Tak apa, cikgu bagi jawapannya. Tingkap dibuka oleh ibu. Tingkap dibuka oleh ibu. Habis dah latihan kita nak buat hari ni. Mudah saja kata kerja pasif. Okey, cikgu ingatkan semula. Kata kerja pasif ini adalah perubahan daripada kata kerja aktif. Awak kena ingat, kata kerja pasif ni depan kata kerja dia perlu ada imbuhan awalan di dan diikuti dengan kata sendi oleh. Kalau ada di dengan oleh, kata kerja pasif. Mudah sahaja. Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga video cikgu ni memberi manfaat untuk awak dan memudahkan awak untuk membuat latihan di dalam buku awak. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.